bukan ya ya. Cakap lebih kurang dengan Nabi. Lebih antara tu lah, antara termasuklah orang yang cakap lebih kurang. Itu termasuk tu, sebab dia masuk cakap lebih kurang dengan Nabi ni. Mana hilang dah pula. Yang kata cakap lebih kurang dengan Nabi tak boleh. Bukan Nabi kita je, semua Nabi tak boleh cakap lebih kurang kan. Jangan cakap lebih kurang, ada adab dia. Kalau perkataan yang nak digunakan Nabi, gunakan perkataan yang sesuai. Macam kita nak cakap dengan ayah kita lah, nak cakap dengan mak kita, mesti ada adab dia kan. Nah, ambil kejap tu nah. Nama dia Minah. Ambil kejap lauk, ambil lauk. Boleh tak itu? Tak ada adab. Dia ada cara dia. Mak, tolong ambil mak. Kan ada dia punya lembut nada. Macam tu cakap. Bukan macam tu. Lebih-lebih lagi dengan Nabi dan Rasul. Tak kisahlah Nabi Rasul mana-mana pun. Termasuklah lebih-lebih lagi Nabi kita. Tak boleh cakap lebih kurang. Antara yang tak boleh cakap, apa kalau kita cakap, dia akan terasa hati. Kita tanggung, kita ihtimal. Kalau aku cakap macam ni, Nabi terasa hati tak? Tu. Agak-agak Nabi terasa hati tak kalau kata ayah Nabi ni masuk neraka, mak dia masuk neraka? Pastilah terasa. Kalau mak bapak kita yang jahat, mak bapak memang jahat. Mak bapak dia memang jahat. Bapak dia mungkin perompak ke, pukul orang ke, memang jahat. Maknya pun jahat, jahat. Tiba-tiba kita kata mak bapak dia jahat, dia marah. Dia marah, padahal memang jahat. Makna tu orang biasa. Tu orang biasa tu. Nabi takkan tak terasa. Ibu yang melahirkan dia, ayah yang dia tak sempat nak jumpa. Lepas tu pula kata masuk neraka. Itu satu. Jadi di antara cakap lebih kurang, di antara perkara yang salah, malah berdosa kerana cakap lebih kurang buat Nabi terasa. Satu. Jadi soalannya pula, betul ke? Kalau benda betul, apa salahnya cakap? Ke situ lah kan. Pertama, cakap tu dah salah dah. Tak kisahlah ibu nak bawa ibu bapa Nabi di mana tu, tak kisah. Itu nanti dulu. Dia neraka ke, di syurga ke, tak kisah. Tu biar dulu. Cerita sekarang cakap pun dah kurang ajar tak? Sebab kalau orang biasa pun, memang mak bapak dia jahat sekalipun, bila kita cakap mak bapak jahat pun dia terasa. Ini kan pula mak bapak Nabi dia terasa. Jadi salah dah satu kat situ. Ibu bapa Nabi duduk kat mana tu, nombor dua. Nombor satu dulu dah salah lah. Okey, settle. Yang kedua pula, mungkin alasan dia, kalau betul, apa salahnya cakap? Okey, kita tengok betul ke tak betul pula. Ibu bapa Nabi, dia melahirkan Nabi. Kemudian mereka wafat awal waktu Nabi kecil lagi. Okey. Jadi waktu tu mana ada Nabi? Mana ada Nabi waktu, mana ada Rasul? Sebab Rasul tu kecil. Ayah dia pula duduk dalam perut tu. Tapi tak tahulah. Ibunya pula tu kecil lagi tu. Dia lantik menjadi Nabi dan Rasul umur 40. Maka ayat Quran saya lupa. Tolong bantu apa? Alahai wa nu'azibi hatta nab'atha rasula, itulah apa? Tidak diseksa satu kaum melainkan nab'atha rasula, sehingga diutuskan rasul. Wa ma yu'azibi lupa lah, banyak akan semut ni rasanya. Maksudnya apa? Tidak dihukum satu kaum sehingga diutuskan rasul. Hatta nab'asa rasula, sehingga diutuskan rasul, baru dihukum. Maksudnya diutuskan rasul, rasul dakwah dia tolak, barulah dihukum. Soalannya, ayah dengan ibu Nabi ada rasul ke? Ada riwayat mengatakan Nabi Isa tu 500 tahun. Nabi Isa tu 500 tahun. Itu pun ya Bani Israel, bukan Bani Arab. Jadi mana Nabi Rasul yang terlas, yang apa? Yang sebelum tu, yang terakhir mana? Nabi Ismail lah. Berapa puluh ribu tahun tu, tak tahu lah berapa ribu tahun tu. Sebab Nabi Ismail straight jadi bangsa Arab, tak ada Nabi, tak ada. Sehingga Nabi kita Nabi Ishaq, bawah tu Nabi Yaqub, itulah Bani Israel tu, banyak. Sekarang sedangkan Nabi Isa Bani Israel, kita tahu. Nabi Muhammad Bani Arab. Jadi siapa yang atas, Rasul yang terakhir? Nabi Ismail, Masya Allah, lama dah. Memang dah tak ada. Dia satu, dipanggil agama ataupun cara hidup Hanif. Cara hidup Hanif yang baik, tapi agama tak ada dah, sebab dah lama sangat. Maka kemudian ibu bapa Nabi ni
mana tidak dihukum kerana dia ada satu istilah dipanggil ahli fatrah. Ahli fatrah, iaitu tak ada Nabi dan Rasul untuk sampaikan. Yang ada lama dah. Maka mereka ni semua masuk syurga. Ahli fatrah. Bukan ibu bapa Nabi je, siapa-siapa pun. Semua dipanggil ahli fatrah. Itu pendapat yang pertama. Maka orang yang cakap tu dia dua kali salah. Dua kali kurang ajar. Yang pertama kurang ajar cakap walaupun kita tak kisahlah masuk mana pun, duduk kat mana pun tak kisahlah. Tak kisahlah. Tapi dah mengguris hati Nabi, satu salah. Yang kedua, dia cakap ibu bapa Nabi dan salah juga. Sebab ayat Quran tadi. Saya tak ingat, boleh cari surah apa? Yang ujung dia hatta nab'asa rasulah. Surah apa? Al-Isra. Macam ni depan dia. Wa ma yu'azzibina. Macam tu. Salah. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Surah Al-Isra ayat berapa? 15. Tu ayat tu menunjukkan ibu bapa Nabi. Bukan ibu bapa Nabi, siapa-siapa je. Kami tidak akan menghukum sehingga kami hantar Rasul. Sekarang Rasul tu kecil lagi. Jadi maksudnya memang Rasul, dah Rasul, cuma tak lantik lagi umur 40 kan. Jadi jadi semua adalah diselamatkan oleh Allah. Dia panggil ahli fatrah. Maka dua kali salah. Orang cakap macam tu, dua kali salah, dua kali kurang ajar. Yang kedua, ada pendapat yang kedua. Mazhab Syafi'i juga ada pendapat yang kedua mengatakan Nabi ada mukjizat banyak. Antara mukjizat dia hebat-hebat belah bulan macam ni. Bukan belah, kau tengok. Nampak? Ada lain. Aku belah tu. Tak. Macam ni. Bawa pergi sini, pergi sini. Ada satu raja dekat India, ada satu nama raja, saya tak tahu, namanya pelik sikit. Di satu tempat jauh daripada Arab, dia tengok, terbelah. Lah kali dia masuk Islam. Apa caprot apa nama tu? Ada satu. Memang ada peristiwa tu. Dia duduk jauh. Jadi bila dia tengok, dia masuk Islam. Dia beriman. Maknanya mukjizat macam-macam. Antara mukjizat boleh hidupkan orang yang mati. Pelik ke? Tak pelik. Nabi Isa boleh hidup orang yang mati. Dia hidup siapa? Dia hidup ibu bapa dia. Ibu bapa dia syahadah, dan mati balik. Itu pendapat yang kedua. Kalau tak nak pakai yang tu pun tak apa. Pakai yang pertama tadi, ahli fatrah. Habis tu Nabi kata, apabila ada orang tanya, bapa aku duduk mana sekarang ni? Bapa aku dah mati, tak sempat masuk Islam. Bapa aku duduk mana? Lepas tu dia jawab, Nabi jawab, nak senangkan hati dia. Dia dah masuk Islam. Ayah dia tak masuk Islam, dalam keadaan mati langit dan kafir. Jadi kesian lah kan. Nak sedarkan hati, Nabi kata, ayah kamu dan ayah aku di neraka. Ayah kamu dan ayah aku di neraka. Itu hadis sahih. Habis tu ayah Nabi duduk neraka. Kerja nak nerakakan ayah Nabi je. Ada orang lah. Kita nak selamatkan, dia nak nerakakan. Akhir sekali tengok, kalau bila dah macam tu berlawanan dengan kaedah-kaedah tadi, kita tengok juga Nabi kata abi. Bila abi, tengok ada berapa makna. Sebab nak selamatkan ada berapa makna abi. Rupanya abi banyak mana. Antara masuk abi adalah bapa saudara. Bapa saudara Abu Talib duduk kat mana? Memang bukan abi ayah dia, sebab dia tak sempat jumpa ayah dia pun kan, Abdullah. Itu masuk abi. Sama juga dengan Nabi Ibrahim. Dalam surah dalam Quran juga dia kata ayah dia yang kata buat berhala tu. Abi juga perkataan dalam Quran juga. Abi juga. Tapi abi tu apa? Bapa saudara. Sebab abi banyak makna. Samalah istiwa banyak makna. Yang ambil duduk tu kenapa? Tak tengok surah apa? Ali Imran awal-awal tu. Yang sibuk nak kepada mutasyabihat, muhkam tak nak ambil ayat muhkamat. Saya tak sebut lah. Sebut je panjang ayat mana tu lah. Ayat awal-awal tu lah kan. Dia sibuk nak ambil yang mutasyabihat, kenapa? Sedangkan maksud istiwa tu ada maksud duduk, ada maksud baring, ada maksud macam-macam. Ada maksud senang diri, tetap. Istawu wa'tadilu. Istawa lah tu. Istawu tu, kalau imam kata istawu, pakai duduk ke? Tak kan? Kan dululah, sekarang tu zaman sekarang tak ada dah. Zaman dulu ingat kita kecil-kecil dulu kan. Kan semayang rapat-rapat kan. Imam pun cakap istawu wa'tadilu. Tak ada seorang pun duduk. Tapi bila ayat Quran kata istawa tu istawa lah. Dia tiba-tiba dia kata Allah tu duduk. Padahal ada banyak makna lain. Kenapa tak ambil yang lain? Macam tu lah. Yadun, tangan. Padahal banyak maksud lain. Kenapa tak ambil tangan juga? Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kenapa ambil muka juga? Banyak makna lain. Macam-macam lah. Orang yang ada penyakit hati, orang macam tu ada penyakit hati. Pukul 9 dah. Saya ada satu kelas lagi. Jangan tanya dah. Tangguh dulu.
Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanaka